Ada negara-negara yang walaupun mata wang dia terjejas sedikit kerana Amerika Syarikat menaikkan interest rate, tapi dia tak sampai menyebabkan harga barang naik mendadak di bawah. Contohnya ialah Thailand. Kalau daripada Thailand, daripada lapangan terbang, nak sampai ke pusat bandar Thailand, naik kereta api dia, naik train BTS dia, Bangkok Transit System, bayaran dia hanyalah RM9 Malaysia. Kita naik airport, turun dekat KLIA, ambil, dia panggil KLIA apa tu? KLIA Express tu tak? Berapa ringgit daripada KLIA Express sampai ke Central? RM70 paling murah. 70 sekarang ke? 70 ya tak? 10 kali ganda. You pergi dekat Bangkok, makanan murah, hotel murah. Memanglah mata wang dia terjejas sedikit berbanding dengan dolar. Tetapi berbanding dengan wang kita, dia lagi kukuh dan dia tak jejaskan kehidupan rakyat biasa. Sebab makanan murah, kerja macam biasa, bangunan naik, segala-galanya murah. Sebab itulah orang kita semua pergi ke Bangkok, pergi ke Phuket. Saya ada seorang intern, dia budak universiti lagi. Dia ambil cuti 4-5 hari, dia pergi Phuket. Saya tanya dia, banyaknya duit kau pergi kat Phuket. Belum lagi kerja penuh ni, baru jadi intern, baru allowance RM1,000 sebulan, boleh pergi Phuket. Dia kata pergi Phuket, 500 naik kereta api dah boleh duduk. 500 mampus. Tak cukup. Betul. Sebab tu saya terfikir, saya sendiri pergi, saya pergi sebab bukan melancong lah. Saya punya company, shareholders banyak overseas, international. Jadi selalunya kami jumpa, kalau tak kat Singapura, kami jumpa kat Bangkok. Kadang-kadang kami jumpa kat Taipei dulu. Jadi kali ini dekat Bangkok. Saya pergi, saya kata, memang betul. Telur, saya bagi contoh. Telur kan. Kalau kita makan telur separuh masak, dekat restoran, telur separuh masak, 1 biji sekarang berapa? Saya rasa paling murah 80 sen, 70 sen. Kalau dekat restoran tak? Breakfast, makan half boiled egg kan. Dekat Thailand, Bangkok, telur separuh masak dia tu dia dah buat cantik, dah pack cantik dah. Tak payah kita nak rebus, memang dia jual tu memang dah separuh masak, perfect separuh masak, 40 sen satu. Telur separuh masak 40 sen yang dah proses, boleh bayangkan berapa murahnya telur yang mentah macam biasa. Sebab itu tak betul kalau UMNO kata ini semua masalah yang berlaku di luar negara, di luar kawalan kita. Sebenarnya banyak yang berlaku ini, banyak kawalan kita dan pelaburan-pelaburan asing, terutamanya yang bawa duit keluar daripada pasaran saham kita. Yang ini yang menyebabkan paling banyak mata wang kita terjejas. Yang dipanggil Foreign Portfolio Inflows. FPI. Dia ada FDI, dia ada FPI. Yang ni tak apa, saya tak nak pergi panjang lah. Tapi yang FDI ni dia datang sekali-sekala. Import-export dia berlaku bulan-bulanan, dia bukan tiap-tiap hari. Orang hantar satu shipment, kemudian ini ialah yang jual beli saham dekat bursa. Yang jual beli bond dekat bursa. Yang ini yang keluar tiap-tiap hari paling banyak. Apa sebenarnya yang paling banyak mempengaruhi pelabur-pelabur untuk memindah wang keluar daripada negara kita, pergi balik ke US atau negara-negara lain? Dia mudah saja. Saya bagi contoh. Esok uncle buka company satu. Satu lagi company itu yang bukanya namanya Najib. Satu company Najib, satu company uncle kita dekat Sungai Ara. Saya pelabur. Najib minta saya 10 juta. Uncle ni pun minta 10 juta. Saya tengok uncle ni, saya tengok dia pernah kerja 20 tahun. Kerja dengan Intel, jawatan dia dekat Intel dulu, CFO. Lepas tu tengok pengalaman dia, kelayakan dia.
Saya tanya orang, semua cakap uncle ni bagus. Saya tengok business plan dia, dia ada plan satu-satu. Dia nak buat apa dulu, macam mana, orang macam mana. So saya rasa uncle ni okey. Dia minta 10 juta daripada saya sebagai pelabur. Saya pergi jumpa Najib. Satu lagi company Najib. Dia datang, dia bawa isteri dia nama Rusma. Saya tanya dia, 10 juta ni you nak buat apa? Rusma cakap, saya nak tukar kereta, saya nak beli jam baru, saya nak tu, saya nak ni. Saya tanya, Najib, you pengalaman apa? You minta 10 juta nak buka company ni, apa pengalaman you? Najib cakap, saya dulu pernah jadi mandor dekat penjara Kajang. Saya dulu pandailah, saya boleh memimpin, tapi memimpin banduan-banduan dekat penjara. Capaian you, saya pernah jadi pegang rekod paling banyak curi duit dalam dunia. Saya pernah ni. Kalau you jadi pelabur lah, investor lah, yang mana satu you lagi percaya nak bagi duit 10 juta ni? You nak bagi kat uncle yang bekas CFO Intel ni ke? You nak bagi dekat Uncle Najib yang pernah jadi mandor dekat penjara? Of course lah you bagi kat Uncle Intel ni. Sebab you tahu dia ni jujur, dia ada pengalaman, dia kompeten, dia ada plan dia ada expertise dia. Jadi kalau kita letak 10 juta kita dalam company dia, besar kemungkinan company dia akan grow. Dia akan buat untung, dia akan besar, kita akan dapat balik pulangan pelaburan kita. Kita juga tahu ni Najib ni, kita dah tengok rekod dia dulu 1MDB dia sakau. Segala duit dia sakau, dia dah jatuh hukuman, rekod dia buruk. Buat apa kena bagi dekat situ? Di mata pelabur dunia, samalah begitu. Sebab itu bila Bakhtiar sebut tadi tentang indeks rasuah. Orang UMNO dekat luar dia kata, alah apa bising-bising indeks rasuah? China yang paling banyak bagi rasuah, dia kata. Semua orang ambil rasuah lah. Saya ingat dulu tahun 2009, 2010, saya mula-mula balik semula ke politik. Saya memilih untuk tumpu soal rasuah dan orang Melayu. Misi saya nak yakinkan orang Melayu bahawa orang Melayu kena tolak rasuah. Rasuah ini menjahanamkan bangsa dan negara. Menjual maruah kita. Menyebabkan orang hina kita. Saya ingat lagi bila saya mula-mula jumpa orang UMNO, jawapan orang UMNO apa dia? Yang kau bising-bising sangat pasal rasuah penyelewengan ni sebab apa? Biarlah Syarizat dapat 250 juta, lembul kata tak tu. Belakang kira lah sebab paling kurang dia Melayu, dia dapat. Daripada Cina dapat, dia kata baik dapat Melayu. Saya nak beritahu, rasuah yang diukur dengan indeks rasuah tiap-tiap tahun itu ada kesan besar kepada setiap seorang rakyat Malaysia. Melayu ke, Cina ke, India ke, yang muda, yang tua. Sebab rasuah itu menjadi ukuran sama ada pelabur tertarik dengan Malaysia ke tidak. Kalau di Pulau Pinang, saudara-saudari, uncle, aunty tahu, salah satu perkara yang paling orang Pulau Pinang takut ialah kalau pelaburan sedia ada daripada MNC, syarikat-syarikat luar, satu persatu dia mula pindah keluar daripada Malaysia. Dia dah ada 20 tahun kilang dia kat sini, tiba-tiba dia rasa untuk kilang baru, teknologi baru, aku nak pindah kat Vietnam. Dia pindah kat Vietnam. Kita semua tahu bahawa pandangan pelabur mengenai keadaan di sesebuah negara itu yang menentukan ekonomi itu baik atau tidak. Dan itu yang berlaku sekarang. Pelabur meninggalkan Malaysia sebab kalau kita jadi pelabur pun takkan kita nak simpan duit dekat Malaysia. Mula kita tengok Najib. Pelabur duk bising daripada tahun 2015-2016. Kau gila, ini menteri sakau duit paling banyak dalam dunia. Kemudian pelabur rasa happy sikit kerana dia tengok rakyat Malaysia buat perubahan demokratik yang paling cantik. Buang Najib.
kuasa itu. Kerana perubahan kuasa berlaku dengan aman, rakyat Malaysia cerdik tukar kerajaan. Masalahnya yang ambil itu pula Tuan Mahathir. Satu hal pula dah. Pelabur tengok, mula-mula pelabur 1-2 bulan gembira. Lepas tu dia kata, saya sebenarnya dulu pasal manifesto tu, saya main-main je. Pelabur juga kata, kau ni nyanyuk ke apa? Sudah lupa ke? Kemudian dia kata, saya sebenarnya nak kumpul orang Melayu. Pelabur pun mula rasa lah, ni 2 kali 5, 5 kali 2. Kemudian mari pula Muhyiddin kau belakang. Mula gaduh dengan UMNO, gaduh dengan PAS, gaduh dengan semua orang. Tiba-tiba dia boleh jadi kawan baik pula untuk jadi Perdana Menteri. Mari COVID, mari emergency, tak ada benda yang baru kita dengar daripada mereka. Hanya siapa nak kekal kuasa. Kemudian mari pula Ismail Sabri. Pelabur kata Allah hampir kita mampuih macam ni. Dia tunggulah kot sebab Ismail Sabri ni kononnya paling kurang Menteri Kewangan dulu Bangkok, CEO Bank. Pelabur tunggu. Benda paling cantik, paling kreatif, paling hebat datang daripada kerajaan ini ialah bila Perdana Menteri pakai baju batik mahal. Itu je. Dia tunggu, dia kata, that's it. Kalau saya letak lagi duit saya macam ini, keadaan makin stabil, kita tak dengar masalah apa dia nak selesai, lebih baik saya ambil duit, saya pulang pergi letak fixed deposit. Sebab itu bila keadaan itu berlaku, mata wang makin jatuh, dan ini beza dia dengan negara seperti Thailand. Bezanya, Thailand, dia tak banyak bergantung kepada import makanan macam kita. Dia tanam sendiri, dia buat sendiri, ubat-ubatan pharmaceutical dia pun jauh ke depan berbanding dengan kita. Tadi Datuk Halim sebut, malah dalam soal ekonomi digital pun, dia lagi ke depan daripada kita.